kita teruskan. Masuk bahagian seterusnya 6.2, kita masuk 6.3 pula. 6.3 ni, lagi dahsyat, ada gambar otak. Ada gambar otak pula, 6.3. Okey. Mana soalan saya? Ni. Ni boleh dengar? Boleh dengar dah? Okey? Boleh cikgu, boleh. Okay. Jangan dia hang lagi sekali, sudah kacau. Sebab sekali hang, kita record. Jadi part 1. Hang lagi sekali. Satu kelas 3 video jadi nanti. Okay. 6.3, latihan kendiri 6.3 kat situ. Tangan dia kena letak tangan pula kan. Baik cerita pula kamera ni. Okey. Cari nilai bagi setiap berikut menggunakan kalkulator. Berikan jawapan betul kepada 4 tempat perpuluhan. Pakai kalkulator nak buat, tak payah buat kalkulator kan. Kamu tekanlah kalkulator ni. Kan saya perlu nombor 2 tu dah. Ada soalan tekan kalkulator tak payah. Okey. Dengan menggunakan bulatan unit di sebelah. Okey, bulatan unit kan. Okey. Cari nilai bagi setiap berikut. Sebab tu gambar otak kan. Dia bagi bulatan unit kat situ. Jadi A kat situ adalah sin 330 darjah. Okey, dia kata menggunakan bulatan unit. Kan? Okey. Kalau kamu ingat lagi dalam matematik kita belajar bulatan unit. Bulatan unit cerita dia macam ni. Apa saja bulatan unit, maksudnya dia punya jejari dia satu. Itu bulatan unit. Bila jejari satu, maksudnya koordinat kita kat ujung ni akan jadi, yang ini akan jadi 1, 0. Yang ini akan jadi Y1. Jadi akan jadi 0, 1. Sorry, ini negatif. Negatif 1. Sini akan jadi 0, 1. Sini akan jadi koordinat kita negatif 1, 0. Itu bulatan unit. Okey. Bila bulatan unit kita tarik jadikan dia satu sudut, ini pun jejari. Bila panjang ni pun jejari, maka benda ni pun akan jadi satu juga. Tapi bila jejari kita panggil panjang, panjang ni dia sentiasa satu. Panjang. Dia punya ukuran panjang ni satu, walaupun dia tak ada negatif lah, sentiasa positif. Bila kita jadikan dia segitiga, kita keluarkan segitiga tersebut. Bila kita keluarkan segitiga tersebut, dia punya hipotenus dia satu. Dan dekat sini, kalau berarti kita boleh dapatkan koordinat X dan koordinat Y. Yang mana koordinat X kita yang ini. Koordinat Y kita yang ini. Ini letak kat sini, ini Y, ini X. Macam tu. Jadi daripada sini, sudut theta sini kita boleh dapatkan semua benda kat sini. Iaitu yang pertama, sin theta adalah sama dengan Y/1. Kan? Okey. Cos theta sama dengan X/1. Tan theta sama dengan Y/X. Macam tu. Daripada sini kita akan gunakan benda ni semua. Untuk buat benda ni. Nampak banyak benda ni. Sebenarnya benda ni datang pada ni saja. Daripada formula menggunakan bulatan unit. Okey. Sebab tu bila dia minta sin 330, kita kena tahu 330 tu sukuan mana. Yang pertama, 330 sukuan kat mana? 330 maksudnya sukuan dia ni kat sini. Sukuan keempat. Kan dia duduk pada sukuan keempat. Okey. Sukuan keempat kat mana? Dekat sini bulatan unit kan? Okey, iaitu 360 tolak 30. 360 tolak dengan 30. Okey, saya akan buat Jadi ini kesimpulan kita dia duduk pada sukuan keempat. Bila sukuan keempat maksudnya sin kita mesti bersifat negatif. Kan? Jadi kalau kita tengok dekat gambar kita ni, kat mana duduk yang ni? Ini tempat dia sini. Okey. Jadi koordinat kita yang kita ambil koordinat kat situ adalah koordinat
set 3/2, negatif 1/2. Dan ikut formula kita bulatan unit, sin adalah Y. Sin adalah Y. Jadi kita terus ambil sin 330 sama dengan koordinat Y kita, iaitu negatif 1/2. Macam tu. Ini berdasarkan bulatan unit. Okay, kalau dia tak bagi bulatan unit, kita kena buat macam biasa lah. Cikgu. Ya. Dia kan kat sukuan yang keempat tu kan ada banyak cikgu. Macam mana cikgu tahu nak ambil yang mana? Sebab dia bagi ni. Ni dia bagi. Kamu tengok dia bagi saya. Ini semua 30 darjah. Oh. Ni 30, 30. Ni bulatan ni dia bagi, dia pecah kepada sudut 30, 30, 30, 30 semua ni. Kan? Cuba tengok. Betul? Di bawah dia tu 300, sudut 300 lah cikgu. Sebab yang ini semua 90 dia pecah 3. Ini maksudnya sudut ni adalah 30, sudut ni adalah 60, 90. Macam tu lah. 120, 150, so 180, 210. Macam tu semua sudut dia. Jadi menggunakan sudut asas yang sama. Sudut asas kita apa? 30 darjah. Boleh Syak? Boleh? Okey. B. Dia minta apa situ? Tan. Tan 2/3 pi. Dia tukar jadi pi pula. Okey. Kalau kamu tak cam 2/3 pi berapa, kamu boleh tukarkan sudut ni kepada 2/3 ni, tukarkan kepada sudut dalam darjah. Kan? Dalam darjah senang je 2/3 ni. Tukar je pi tu jadi 180. Tukar je pi 180, ambil 2/3 darab dengan 180. Okey, kita tukar je. Dia akan jadi tan 2/3 180. Sebab pi sama dengan 180. Jadi kita akan dapat kat sini sama juga dengan tan 120. Okey, tan 120 kat mana? 120 tadi kita ni. Jadi koordinat yang kesesuaian kat situ adalah kita ambil negatif 1/2 dengan 3/2. Dia bagi koordinat. Jadi apa formula tan kita? Tan formula kita adalah Y per X. Y per X. Okay? Bila kita guna koordinat, kita tak payah hafal negatif positif sukuan tu. Sebab dia memang dah ada negatif positif dekat koordinat tu. Kan? Contoh tan kita hafal Y per X saja. Ambil terus Y kita. 3/2 per negatif 1/2. Ingat, per panjang per pendek ni membezakan dia. Kena bezakan. Okey? Yang ni senang sikit sebab apa? Per 2/2 sama boleh mati. Jawapan kita terus dapat negatif 3. Boleh? Kadang-kadang nak faham ni lah. Kan? Jawapan ada, belakang pun ada jawapan, kau boleh ambil. Kan? Tapi nak faham cerita dia. C kat sini, chord. Kalau kamu tanya tak apa. Tanya je. Apa nak tanya, kamu kena tanya. Chord 7/6 pi. Okay, kat mana 7/6? Sama juga macam tadi. Kalau kamu tak cam menggunakan pi, kamu kena cam menggunakan 30 darjah. Tapi kalau kamu ingat saya beritahu kamu tadi, kan 30 adalah 1/6. 7 kita boleh kira sini 1/6. 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6. Kalau kira 1/6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sini. Tak cukup kira. Itu 7/6. Boleh pakai. Itu saya gunakan sebab apa? 30 darjah adalah 1/6 pi. Tadi yang kita cerita 1/6 banyak. Terus dapat jawapan kat sini. Chord sama juga dengan dia duduk dekat koordinat dia adalah negatif punca kuasa 3/2 negatif 1/2. Situ. Apa formula untuk chord? Kalau tan Y per X, jadi chord terbalikkan tan. Jadi sama dengan X per Y.
X per Y akan jadi negatif 3/2 per dengan negatif 1/2. Nampak? Negatif dengan negatif mati, 2 dengan 2 mati. Yang tinggal 1/3 sahaja. Itu cara dia. Ini saya gunakan sifir 1/6 tu. Kalau nampak 6 bawah senanglah kita ucap. Kalau bukan 6 susah juga. Okey. Boleh? Okey. Cikgu, Ya. cikgu boleh tolong ulang boleh tak cikgu yang macam mana dia dapat negatif 3/2 bahagi negatif 1/2? Ni. Yang ni koordinat ni, dapat koordinat ni. Cot sama dengan 1 bahagi cos kan cikgu? Kod 1 bahagi tan. Tan. 1 per tan. Bila 1 per tan, formula kita pakai ni. Kita akan ambil tan, terbalikkan tan. Kalau tan terbalik Y bagi Okey. tan Y bagi X. Y bahagi X. Jadi kod akan jadi X bahagi Y. Baik, cikgu, terima kasih. Okey. Masuk D. Sorry Okey. D dia bagi cos 600. Dia bagi dalam bentuk degree pula cos 600. Jadi kat sini cos 600. Bila 600 macam tadi. Cos 600 maksudnya kita kena pusing banyak kali. Kita pusing 600, kita kena tolak dengan 360. Jadi kita dapat 240. Ini dah boleh pakai dah. Dia tak boleh lebih pada 360 je. Jadi kita kena tahu 240 kat mana. Kat situ je kita tahu kan. Jadi kita cari dah 240. Kalau ikut bulatan unit yang dia bagi ni. Okey. 240 berada dekat 30 sebelum 270. Di sini koordinat dia. Tempat dia kan. Situ. Jadi apa koordinat dia? Koordinat dia adalah negatif 1/2, negatif 3/2. Okey. Apa formula untuk cos pula? Cos formula kita tadi ambil apa? Cos adalah X. Cos sama dengan X. Okay, X kita mana ni? Terus jawapan kita dapat negatif 1/2. Macam tu je. Okay. Itu untuk D. Untuk E. E kat sini cosec. Cosec negatif 7/2 pi. Negatif 7/2 pi kan. Kalau negatif 7/2 pi kamu tak biasa menggunakan pi, kita boleh tukarkan dia kepada degree. Tukar je pada degree. Jadi terus ambil kat situ. 7/2, 3.5 lah. 3.5 kali dengan 180. 630. Kita tukar dulu. Cosec negatif 630 darjah. Kan? Macam tadi juga. 630 kita tak boleh sebab dia lebih. Jadi kita kena buat lah. 630 tu kalau pakai negatif. Tak apa. Pakai positif kan senang. Nanti kita tukar balik. Tolak dengan 360. Kita dapat 270. Jadi dia sama juga dengan cosec negatif 270. Okey. Kalau kau tengok negatif 270 ni kat mana? Kan? Ini kosong. Ini negatif 90. Negatif 180. Ini negatif 270. Dia kat sini dulu. Kan? Berdasarkan bulatan unit kita tadi. Masuk sekali patutlah. Okey. Berdasarkan bulatan unit tadi tu. Kat mana dia duduk? 270 ke atas ni. Jadi dia duduk pada koordinat kita adalah 01. Nampak? Koordinat 01. Jadi koordinat 01 cosec pula. Cosec adalah 1/sin. Okey, sin pula ambil koordinat y.
Kan? Dapatlah jawapan kita 1/1. Boleh? Boleh ikut? Okey. Saya besarkan dekat ni ya. Bulatan unit tu bagi kamu nampak sekejap senang. Fokus kat situ. Dah nak habis dah baru fokus. Okey. Kita tengok sekejap. F. Soalan F kita kat sini adalah dia bagi sin pi per 2 tolak dengan sek 3 pi. Sek 3 pi. Okey, tak ada masalah. Ni pi per 2 tak ada masalah. 3 pi masalah. 3 pi ni banyak. Okey. 3 pi. Jadi kat sini yang ni dulu. Kita akan buat dulu kan. Sin pi per 2. Pi per 2 90 sini. Tempat yang sama. Sini. Ini sin pi per 2. Koordinat dia 0, 1. Okey. 3 pi. 3 pi kat mana koordinat kita? Jom kita tengok 3 pi kan. Okey, 3 pi saya akan tukar dulu. 3 darab dengan 180 sama dengan 540. Tolak dengan 360. Kita akan dapat 180. Kan? Jadi dia 180, dia duduk kat sini. Okey, kat sini koordinat kita berapa? Cuba tengok. -10. Jadi untuk yang ini, koordinat yang kita akan pakai -10. Okey, sekarang kita gantikan. Sin, apa formula kita? Sin adalah Y. Okey, tolak dengan sek. Sek adalah 1/cos. 1/cos. Okey, jadi Y tolak dengan cos pula adalah X. Jadi kita masukkanlah Y untuk amat ni 1 tolak 1/X -1. Jadi kita akan dapat jawapan 2. Dia macam tu je. Kan? Kena tahu kat mana kedudukan dia berdasarkan koordinat. Okey? Boleh 6.3 ni. Okey, kita tengok seterusnya. Soalan melibatkan nombor apa dah? Oh ni saya share dah ada. Nombor 3 3 sekejap. 3 sini. Itu nombor 3 dan nombor 4 ada situ. Nombor 3. 6.3 nombor 3. Okey. Cari sudut tirus yang sepadan. Okey, bila dia kata tirus yang sepadan maksudnya dia nak sukuan pertama. Sudut tirus sepadan ataupun saya panggil ini sudut rujukan. Ataupun nama dia sudut asas. Itu sudut tirus yang sepadan kan. Okey, A. Okey, 335 darjah. 335 darjah. Macam mana kita nak dapatkan 335 darjah? Kat mana dia duduk? Okey. Kalau kita berdasarkan konsep asal kita kat sini, kita teka dulu lebih kurang 335. 335 duduk pada sukuan keempat. Okey. Bila sukuan keempat, mana sudut tirus kita? Sudut tirus kita yang ini. Nampak? Jadi yang ini adalah 335. Jadi formula kita sudut tirus sepadan dia adalah 360 tolak 335. Dapatlah jawapan kita. Okey. Jadi jawapan kita kat sini kita akan dapat 25. Okey, petua dia untuk dapat sudut rujukan ni, petua dia okey, dia hanya merujuk kepada garisan mengufuk. Garisan ni je. Dia ikut yang ni je. Sama ada 0, 180 atau 360. Nampak? Rujukan tu je. Okey? Kalau lebih pada 0, dia ambil sukuan pertama. Kalau lebih 180, dia tolak 180. Nampak? Kalau dia dekat dengan 360,
360 tolak dia. Dia tengok ni je. Dia sudut rujukan ni senang. Dia hanya berdasarkan kepada ni je. Kan? Sama ada 180 ataupun 360. Kalau dalam red, pi ataupun 2 pi. Dia berdasarkan kepada dua tu. Kita tengok contoh soalan B. Kalau B dia bagi 2/3 pula. Dalam pi. 2/3 dalam pi red. Okay? Bila dia bagi dalam pi, kita tengok dia dekat dengan siapa. Adakah dia dekat dengan 2 pi ataupun dia dekat dengan pi. Okay? 2/3 ni. Kan? Kalau dia dekat dengan pi, kita kena ambil pi tolak dia. Okay? Tapi kita tengok lebih setengah kat lebih setengah dia tengah-tengah penting. Kan? Okay. Jadi kalau kat sini kita tengok 2/3 pi, cerita dia duduk pada sukuan mana? 2/3. Dia duduk pada sukuan kedua. Nampak? Saya tulis sini. Sini. Sebab dia lebih setengah. Lebih setengah dia duduk sukuan kedua. Jadi kat sini adalah 2/3 pi. Jadi kita kena sudut rujukan kita adalah kepada pi. Jadi maksudnya pi tolak 2/3. Pi tolak 2/3 dapatlah jawapan kita 1/3 pi. Ataupun pi/3. Okey. Dia kena rujukan dia kepada paksi X. Ataupun kita panggil paksi mengufuk. Okey. C. 7/3. 7/3 kat mana pula duduk 7/3 ni? 7/3 dia lebih pada 2. Dia dah lebih 2 dah. Bila dia lebih 2, kita kena tolak dulu. Tolak 2 dulu. 7/3 tolak 2 dulu. Kita akan dapat kat sini 7/3 pi tolak dengan 2 pi. Yang tinggal 1/3 pi. Macam tu. Kan? Jadi kalau 1/3 senanglah, tak payah buat apa. 1/3 ni memang sinilah. Dia sendiri itu adalah automatik sudut rujukan dia 1/3 sebab dia kecil. Dia kurang pada pi/2. Okey. D. 710. 710 sama juga. Kita kena tolak. Tolak 710 tolak 360. 350. Jadi tolak dengan 360 kita dapat 350. Bila 350 kat mana dia duduk? Ni sama. Sukuan keempat. Jadi sukuan keempat dia dekat dengan 360. Jadi formula kita, sudut rujukan kita adalah 360 tolak 350 dapat 10 darjah. Okey? Ni kena ingat sudut rujukan kita pasti mengikut pada sudut kepada garis mufuk. Sebab formula kita untuk sudut rujukan utama adalah X ni, butterfly. Ni. Ni sini, sini, sini. Ni theta, 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 theta. Cerita dia rama-rama ni. Okey? Cikgu. Ya. Dia yang cikgu lukis tentukan sukuan tu tak perlu lukis kan cikgu? Tak perlu lukis. Kalau kamu boleh teka tak perlu lukis. Kalau kamu tak boleh nak teka, lukis. Baik. Ini maksudnya kita punya maklumat tambahan yang membantu. Maksudnya kalau tak wajib pun. Tak wajib lukis. Kalau kamu boleh tahu, okey ni kat mana duduk, besar mana, kita tak payah. Terus saja. Sebab saya keliru lah cikgu. Ya. Yang red tu cikgu pergi buat untuk sukuan sudut rujukan je. Tapi yang ni cikgu pergi 350 je. Mana yang ni? Yang red mana ni? Red tu cikgu lukis yang jawapan akhir je. Oh, tapi yang ni. Ni sebab bila saya tolak dengan 360, saya dapat ni terus. Bila dapat, tak payah kita tolak-tolak dah, dapat terus. Sebab dia terus dapat jawapan dalam sukuan pertama. Okey? Kalau kamu nak pakai, nak bagi senang faham, kamu tukar kepada ni dulu, kepada degree 7/3 tu. 7/3. Tukar pada degree dia lebih senang faham. Darab dengan pi adalah apa? 160.
Jadi 420. Nampak? Kan? Jadi 420. Bila kita tolak dengan 360, kita dapat jawapan terus 60. Okey? Oh, cikgu, 60. sebab Ha. soalan dia nak dalam sudut tirus cikgu. Sudut tirus. Jawapan dia nak dalam sudut tirus. Bila dapat sudut tirus teruslah, itulah jawapan kita. Tak perlu kita tukar. Tadi kita dapat 350 bukan sudut tirus. Kena tukar. Oh, baik cikgu, dah faham. Okey? Okey cikgu, terima kasih. Nombor 4 tu kan. Nombor 4. Nombor 4 kat sini. Mau tengok. Dengan menggunakan nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Oh, ini saya kena bagi nampak dia saja. Sudut-sudut khas ni yang penting ni. Apa sudut-sudut khas? Okey. Sudut-sudut khas kan. Sudut khas. Dulu dia panggil sudut istimewa. Istimewa. Sekarang jadi khas. Okey, macam saya bagi tahu kamu lah, biasanya khas ni cerita dia sudut yang kamu patut hafal. Contoh 30 darjah, kan? Kemudian 45 darjah. Dua ekor ni. Selain daripada yang kosong apa semua tu, yang ni dua ekor ni. Yang ni penting. 30 dengan 45 sebab 30 pelengkap dia adalah 60. Tahu 30, tahu 60. Okey, jadi nak hafal apa 30? 30 kamu kena hafal sin 30 sama dengan 1/2. 45 kita hafal tan 45 sama dengan 1. Dua ekor ni je kamu hafal, selesai masalah. Untuk sudut khas. Okey. Jadi bila kita nak start, sudah kita kena buat segitiga sudut tirus untuk 30 darjah. Sin 1, 2. Jadi sini akan jadi 4 tolak 1, 3. Jadi kita akan dapat apa? Bila sini 30, sini 60. Nampak? Jadi kat sini, apa saja soalan pasal 30 dengan 60 kita dah ada jawapan dia. Tak payah pening. Sama juga seorang lagi 45. 45 tak ada masalah sebab 45 pelengkap dia pun 45. Dia tak ada hal lah. Tan 1, 1. Di sini set 2. Di semua, dua segitiga ni akan memberikan semua nisbah untuk sudut-sudut khas. Yang ni. Okey? Dua ni, berdasarkan dua ni kita nak jawab soalan kita. Kan? Jadi berdasarkan dua ni, kita pergi dekat soalan A. Dia bagi sek 150 darjah. Okey? Bila sek 150 darjah, kita tukarkan kepada sek adalah 1 per cos 150 darjah. Okey? Bila kita nak tentukan benda ni, kita kena tentukan pula sukuan dia duduk kat mana. Jadi cos 150 berada pada sukuan kedua. Nampak? Bila sukuan kedua, cos kita bersifat negatif. Nampak? Bila bersifat negatif kat sini, bolehlah kita jawab 1 per 150 macam mana? Tadi ingat tak? Yang kita nak dapat sudut rujukan tadi. Kan? Kalau 150, dia dekat dengan 180. Jadi kita kena buat cos 180 tolak 150. Sama dengan 1 per cos 30. Okey? Tapi sebab dia bersifat negatif, saya buat macam ni, saya gunakan sukuan. Kan? Okey. Ada yang kita guna terus pakai direct, ada direct boleh pakai direct juga, tapi saya pakai buat macam ni, satu. Kan? Jadi kita akan dapat, baru kamu nampak cerita dia, 1 per cos 30, mana cos 30? Cos 30 adalah punca kuasa 3 per 2. Punca kuasa 3 per 2. Jadi 1 per negatif punca kuasa 3 per 2. Kenapa negatif? Sebab dia duduk pada sukuan kedua. Terbalikkan, jadi jawapan kita negatif 2 per set 3. Ini jalan kerja panjang tapi menggunakan konsep asas. Jadi kalau pendek, kamu boleh tahu terus ini sek 150,
dia ada kaitan dengan 180, boleh dapat terus. Tapi saya tak galakkan benda tu sebab tu kadang-kadang dia dah melibatkan formula lagi, formula 180. Bila melibatkan 180 tu kadang-kadang jam tu. Tapi saya tengok dalam buku ni dia memang nak kamu buat menggunakan formula 180. Nampak? Tapi kalau kamu nak guna formula 180 boleh juga. Okey? Formula 180 macam mana? Formula 180 dia guna sudut tirus dan sudut cakar. Iaitu kita tambah sini sikit lagi. Cing. Situ. Dia keluar kat situ. Ini nampak? Dia keluar kat situ. Sini. Cing. Dia keluar sini. Sudut cakar. Ini jadi 135. Okey? Kalau menggunakan formula sudut cakar, automatik sudut cakar adalah sukuan kedua. Bila sudut cakar sukuan kedua, maksudnya di tempat dekat sini adalah tan dia dan cos adalah bersifat negatif. Boleh pakai terus. Jadi kalau kita pakai formula sudut cakar, dia akan jadi untuk soalan A ni jawapan dia pendek sikit. Dia akan jadi sec 150. Kita nampak 150 aja. Terus kita boleh tukarkan dia kepada sudut sepadan dia 30. Tapi sifat sec sama dengan sifat cos. Dia akan jadi negatif. Kau boleh tukar kat sini, dia akan jadi negatif sec 30. Tapi sama juga. Lala kena buat juga sama juga. Kena pergi buat juga. Negatif sec adalah sama dengan sec adalah apa? Sec 1 per cos. Dia kembali pada tadi. Cuma dia terus shortcut pergi sini. Sok pergi sini terus. Itu menggunakan konsep sudut cakar. Yang ini kita menggunakan konsep sudut asas dan sukuan. Dua cara. Okey, kalau macam ni terus kita buat negatif. Negatif tengah. Negatif dulu. Yang ini sec 30 adalah sama dengan cos pula. 1 per cos. 1 per cos 30. Jadi sama dengan negatif 1 per cos 30 adalah 1 per sec 3 per 2. Dapat jawapan sama juga. Negatif 2 per sec 3. Sama konsep dia. Okey. Jadi saya biasanya saya akan gunakan dua-dua lah ikut soalan lah. Ikut soalan. Tapi yang asal penting. Sudut asas yang utama tu adalah yang kecil tu. Sudut tirus tu penting. Boleh guna sudut cakar. Tapi ikut kesesuaian lah. Tengok B. Apa soalan B? Dia bagi cosec. Cosec 240. Okey. 240 kalau kamu tengok, dia berada kat mana? Kalau kita menggunakan teknik sukuan, kita boleh kena tentukan sukuan dulu. 240 dia berada pada sukuan ketiga. Kalau sukuan ketiga, sudut tirus yang sepadannya kita boleh gunakan 240 tolak 180. Kat situ. Kita akan guna macam ni. Jadi kita akan dapat 60. Okey, yang mana sukuan ketiga kat sini tan sahaja yang positif. Soalan bila tanya cosec, cosec tak ada kaitan langsung dengan tan. Jadi jawapan kita adalah sama dengan nilai dia mesti negatif. Cosec siapa sudut sepadannya? 60. Jawapan kita adalah negatif. Masa tu kita pergi buat cosec pula 60. Cosec apa? 1 per sin 60. Sin 60 mana? Tengok sini. Sin 60 adalah sec 3 bertentangan hipotenus. Sec 3 per 2. Negatif 1 per sec 3 per 2. Jadi jawapan kita akan dapat terbalikkan. Negatif 2 per sec 3. Macam tu. Okey? Boleh ke ni? Sebelum kita pergi CD, ya, CD banyak cerita lagi ni. Okey. Jadi dekat C terus Okey, C pula cerita dia pasal kod 315. Kamu dah nampaklah cerita dia, 315. 315 dia berada kat mana? Dia berada dekat sukuan keempat. Ni guna dia tu je. Sukuan keempat dia kat sini. Okey. Kita nak sudut sepadan dia adalah 360 tolak 315.
kita akan dapat sini 45. Nampak? Tapi dia minta apa situ? Chord. Okay. Yang kita tahu, dalam sukuan keempat, cos saja yang positif. Bila dia minta chord, dia akan dapat negatif. Negatif apa? Chord. Berapa sudut dia? 45. Macam tu. Okay. Masukkan chord. Chord siapa? Negatif 1 per tan 45. Tan 45 1. Ya, jawapan kita negatif 1. Macam tu. Okay. Kita teruslah D. Laju sikit. Nak habis masa ni. Okay. D kat sini sin 45 campur dengan cos 225. Okay. Kat sini kita tengok sin 45 terus dapat. Jangan kacau dia. Sebab sudut tirus dah 45. Tapi kita pakai apa? Kita pakai petua yang tan tadi. 1 1 set 2. Jadi sin adalah 1 per set 2. Okey, yang ini masalah kita. Cos 225. Kat mana dia duduk? 225. 225 sini. Sukuan ketiga. Sukuan ketiga kat sini tan saja yang positif. Jadi cos kita akan bersifat negatif. Berapa sudut asas kita? Sudut asas kita 225 tolak 180 dapat 45 juga. Jadi kita boleh buat kat sini. Sebab sifat dia negatif, dia akan jadi negatif cos 45. Jadi kita akan dapat jawapan 1 per set 2 tolak dengan 1 per set 2. Betul ke? Kosong. Cuba kamu tengok jawapan. Kosong pula dapat. Betul? Betul, cikgu. Betul lah. Okey. So dia boleh dapat kosong ni. Okey. E sek. Sek 60 campur 2 kosek 30. Okey, kat sini kita tak ada masalah dengan yang ni. Dan yang ini. Dua-dua tak ada masalah tentang sudut. Sudut tak ada masalah. Dan dua-dua positif sebab sudut tirus lah. Cuma sek adalah 1 per cos. Nak pakai yang mana? Segitiga mana nak pakai? Kita pakai segitiga 30. Segitiga 30 kamu tahu. 1, 2. Set 3. Kamu hafal je. Jadi kalau 30 sini, sini 60. Kita boleh masuklah. Sek. Sek adalah apa? 1 per cos. 60. 2 per sin. 30. Okey. Jadi masukkan 1 per cos 60 sama dengan, saya buat basic habis. Cos 60 adalah 1 per 2. Okey. Campur dengan 2 per sin 30 pun 1 per 2. Jadi kita akan dapat kat sini 2 campur 4. Dapat jawapan 6. Okey. Tengok yang last sekali untuk bahagian ni, 4. Nanti kita belajar. Dia trigo ni makin lama belajar, makin best sebab mula-mula ni yang bosan sikit. Yang ini saya mula-mula ni memang ada jam. Bila kamu dah belajar banyak formula-formula sebab dia dah kembang-kembangkan yang kamu belajar dalam matematik. Formula dia makin banyak, dia makin senang nak buat sikit. Sek pi. Sudah, pi pula dia main. Kan? Pi apa? Pi 180. Kan? Okey, bila cerita pasal 180, kamu lebih senang hafal sudut menggunakan graf. Sebab graf kita dah belajar dalam matematik. Okey, graf sin gini. Graf cos gini. Nampak? Kita dah hafal. Ni kita belajar dalam mat. Okey. Jadi sek pi. Sek adalah 1 per cos pi. Cos pi mana? 180. Kat mana 180? Tengah-tengah. Berapa jawapan kita? Negatif 1. Macam tu. Kita dapat jawapan dia. Jadi sini akan dapat 1 per negatif 1. Kalau nak tekan kalkulator boleh. Tak ada masalah. Kamu tekan kalkulator boleh. Okay. Lupa pula ada kalkulator kan. Okay. Cos pi per 2.
cos pi per 2 kat mana? Pi per 2 90 darjah. 90 darjah sini. Ini 90 darjah pi per 2. Berapa dapat? Kosong. Lepas tu jawapan kita akan dapat -1. Okey? Boleh. Tapi kadang-kadang dia bila pemirsa tengok kamu lukis 2 gram ni, pelajar ni dia cakap. Dia dah cakap. Dia dah biasa buat soalan. Okey? Tinggal kita tak sempat satu lagi. Saya bagi kamu ingat sempat tak sempat kan? Formative 6.2. Kamu boleh try dulu. Kan? Nanti kalau yang belum buat boleh cuba dulu formative 6.2 ni. Nanti kan insya-Allah minggu depan bila dah cuba mesti ada benda sangkut ke apa tak faham ke boleh kita bincang lagi senang. Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu insya-Allah. Kita jumpa lagi minggu depan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Baik, sama-sama. Baik. Terima kasih.